Dalam segmen SNF kali ini aku nak highlightkan satu IG shop Nilis Choice yang menjual pelbagai jenis kek lapis Sarawak. Baik, korang jangan lepaskan peluang ni untuk grab promo combo raya dengan cashback. Korang boleh pilih perisa pilihan korang sesuka hati. Beli sekarang guys, jangan menyesal di kemudian hari. Oh ya, kek lapis Sarawak ni tahan lama, jadi postage ke seluruh Malaysia pun boleh. Order je, dia orang packing cantik-cantik dan kemas. PM sekarang di talian 018-327-4818. Link IG shop Nilis Choice aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverdo and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak pasal One Piece. Hari ini kita nak berborak berkenaan dengan King dan Queen yang sebelum ini dalam chapter 1053 terlihat seolah-olah berada di ambang kematian setelah diserang oleh seorang Admiral Baharu Marine Aramaki Ryokugyu. So in my personal views, aku tak nak Queen dan King ni mati. Sungguh pun kedua-dua mereka adalah watak antagonis. So dalam video ni aku akan ceritakan kenapa aku tak nak diorang ni mati. Dan dalam video ni juga aku akan ceritakan macam mana Queen dan King ni boleh ditewaskan dengan mudah, padahal diorang berdua Commander Kaido kot, bukan sebarangan fighter kan. Dan satu lagi aku akan ceritakan satu benda detail yang aku jumpa lepas teliti betul-betul chapter 1053 ni. Tapi sebelum kita start, kat sini aku nak bagi tahu kat korang ID Discord aku dah kena hack. So aku dah tak boleh nak access account Discord aku. So kalau korang nak hantar teori korang boleh hantar dekat grup Telegram Scoverto Fleet. Okay, aku akan ketengahkan teori korang dalam channel ini. Dan satu lagi, akaun TikTok aku juga aku dah tak boleh akses. So aku kena buat akaun yang baru. InsyaAllah dalam bulan ni aku akan hasilkan konten-konten pendek di TikTok. And hoping for your support ya guys. Dan satu lagi, order untuk t-shirt One Piece juga aku dah close ya guys. Tak lawa kita harga for dia. Moga dia ada messing. Bolehlah not my harga. Jadi kepada yang dah order, aku ucapkan ribuan terima kasih. Allah uji tanda Allah sayang. Alright, jom, let's proceed with the content. Alright guys, jom kita recap dulu apa yang telah berlaku kepada King dan Queen dalam chapter yang ke-1053 muka surat 10 hingga 12 baru-baru ini. Okey, kita dapat tengok pada muka surat yang ke-10 chapter 1053 kelihatan dari jauh berlakunya letupan di sana sini dalam prison mine di Udon. Panel yang seterusnya pula menunjukkan zoom in bagi kawasan tersebut yang mana secara tiba-tiba telah banyak pokok-pokok yang tumbuh di kawasan tersebut dengan pesatnya seakan-akan penjara Udon ni telah lama ditinggalkan padahal baru 7 hari berlalu selepas raid on Onigashima. Rupa-rupanya pokok-pokok di sana telah tumbuh dengan sangat cepat disebabkan oleh kemampuan Devil Fruit milik Admiral Aramaki de Ryokugyu. Kemudian kita ditunjukkan bahawa ternyata Babanuki dan konco-konco Beast Pirate yang lain telah pun dikalahkan oleh si Ryokugyu ini. Bukan sahaja orang bawahan Beast Pirate, akan tetapi dua Yonko Commander pun telah ditumbangkan oleh Green Bull, which is King dan Queen. Namun tidak seperti ahli Beast Pirates yang lain yang ditusuk di bahagian perut, King dan Queen dilihat ditusuk tepat ke arah jantung mereka dengan menggunakan akar yang menjalar tajam berkat kemampuan buah iblis milik Admiral Ryokugyu. Dan kita ditunjukkan bahawa kedua-dua Yonko Commander ini are really at the brink of their death ataupun life fish in easier language. Dan disebabkan oleh seluruh daripada Queen bahawa dia tidak sesuai kelihatan kurus menunjukkan bahawa mereka masih lagi belum meninggal dunia. So apa yang aku nak ketengahkan dengan nakama semua dalam video kita pada kali ini adalah macam mana si King dan Queen yang dilihat dalam arc Wano sebelum ini sebagai salah seorang daripada The All Stars yang kuat gila boleh kalah macam tu je dengan si Aramaki ni. Dan apakah nasib yang bakal menimpa kedua-dua watak ini selepas ini? Adakah mereka akan mati ataupun sebaliknya? Menurut persepsi dan pandangan daripada aku sendiri. And please drop your thought down below untuk kita sama-sama berbincang dan bertukar-tukar idea. Okay? Alright, nombor 1, kehabisan tenaga. Firstly, pada pendapat aku, kenapa King dan Queen ni kalah dengan si Ryokugyu ni sebenarnya adalah kerana mereka sangat keletihan disebabkan oleh impak daripada pertarungan dalam The Raid on Onigashima. Yalah, sebab benda yang sama juga kita dapat tengok berlaku kepada Yonko Commander Big Mom, which is Katakuri dan Crackers. Benda ni kita dapat tengok dalam cover page pasal Jerma 66 The Cold-Blooded Voyage, macam mana si Reiju dan Ichiji dapat menceroboh masuk ke dalam teritori Big Mom untuk menyelamatkan si Neji dan Yonji dengan mudahnya. Walaupun ada penceroboh yang masuk ke kawasan mereka, kedua-dua Sweet Commanders ini dilihat tidak dapat melakukan apa-apa disebabkan oleh impak pertarungan dengan Monkey D. Luffy. So perkara yang sama jugalah
masalah telah berlaku kepada King dan Queen. Lagikan pula tidak seperti Cracker dan Katakuri yang hanya berhadapan dengan seorang musuh iaitu Luffy. Kita dapat tengok sepanjang The Raid on Onigashima, mereka yakni King dan Queen telah berhadapan dengan 3 orang musuh iaitu Marco, Zoro dan Sanji. So tak mustahil lah kalau kita katakan yang mereka ni dah kehabisan tenaga untuk berlawan dengan si Aramaki ni. Pause kejap. Mungkin ada antara korang yang berfikir macam, heleh, kan dah 7 hari berlalu lepas war, takkan dia orang tak ada tenaga lagi. Yonko Commander kot, bukannya kaleng-kaleng punya pirates, sedangkan Mugiwara Pirates pun dah recover dah semua. Korang kena ingat guys, Mugiwara Pirates selepas daripada peperangan mereka dilayan sebagai hero, diberikan makanan yang banyak, rawatan yang baik dan tempat recover yang selesa. Sedangkan si 2 ekor dinosaur King dan Queen ni dilayan sebagai tahanan dekat penjara Udon. So takkanlah pada tahap dilayan sebagai seorang bandua macam tu, luka yang parah akibat menentang Marco, Zoro dan Sanji nak heal dalam masa seminggu je. Kita juga dapat tengok pada panel yang di mana King dibelit oleh akar yang menjalar, ada pintu sel di belakangnya, dan tidak seperti Babanuki dan konco-konco Beast Pirate yang lain yang dilihat berada di open air dan berhampiran antara satu sama lain semasa diserang, King dan Queen pula dilihat berada berasingan dan keseorangan. Mungkin mereka berdua ni telah dipenjarakan oleh para samurai, dan Babanuki dan Beast Pirate yang lain yang telah memakan Kibidango telah bertugas sebagai warden untuk menjaga mereka. Sebab itulah Babanuki dan konco-konconya berada pada open air, sedangkan King dan Queen tidak. Yalah sebab kuasa Devil Fruit si Otama tu kan tahan selama sebulan, dan belum sampai sebulan lagi pun mereka diberi Kibidango oleh si Tama tu. Perkara yang sama juga kita dapat tengok berlaku kepada Hody Jones yang telah dipenjarakan sebelum ini dalam Fishman Island Arc dalam chapter yang ke-649 muka surat ke-9. So sebab pertama kenapa mereka ditewaskan oleh Aramaki dengan mudah adalah kerana mereka berdua berada dalam keadaan yang kepenatan dan kehabisan tenaga kerana tidak diberikan rawatan dan makanan yang secukupnya untuk menyembuhkan diri mereka. Kemungkinan kedua adalah serangan mengejut. Sebab yang kedua pula adalah dek kerana serangan yang mengejut daripada Admiral Ryokugyu. Tidak seperti mana yang berlaku dalam kejadian The Raid on Onigashima yang mana Beast Pirates memangnya bersedia untuk berhadapan dengan samurai dan aliansi mereka disebabkan oleh maklumat yang telah dibocorkan oleh salah seorang mata-mata Beast Pirate yang selama ini menyamar, which is Kanjuro, seperti mana yang kita dapat tengok dalam chapter yang ke-974 muka surat yang ke-9. Jadi mereka berdua yakni King dan Queen telah pun bersedia dengan sebarang kebarangkalian yang perlu untuk menghadapi Pirate Ming Samurai Ninja Alliance. Akan tetapi dalam kes kali ini mereka langsung tidak aware dengan kehadiran Aramaki ke penjara Udon menyebabkan they let their guards down, resulting a big loss for them. Nombor 3, jahil tentang ilmu buah iblis Ryokugyu. Kejahilan mereka berdua tentang ilmu kemampuan Devil Fruit Ryokugyu juga merupakan antara faktor terbesar kekalahan mereka. Tak dapat dinafikan daya tahan kedua-dua All Stars ini sememangnya berada pada tahap yang luar biasa, sehingga kan kedua-dua watak ini dilihat tak takut untuk menerima sebarang serangan secara direct kerana mereka mampu untuk menampung kekuatan serangan tersebut dan sukar untuk dilukakan. Stamina mereka juga sememangnya superb. Maka ketidaktahuan mereka tentang kemampuan buah Devil Ryokugyu yang mereka sangkakan hanyalah lingkaran akar yang digunakan untuk melukakan mereka, menyebabkan mereka leka dengan serangan tersebut. Namun hakikatnya serangan akar menjalar daripada Ryokugyu itu bukanlah untuk melukakan mereka, akan tetapi untuk meresap nutrisi yang ada dalam tubuh badan mereka, menyebabkan momen mereka berasa yakin dengan kekuatan dan pertahanan mereka adalah saat di mana sebenarnya mereka telah pun termasuk ke dalam perangkap Admiral Ryokugyu yang tidak dapat melarikan diri mereka lagi. Akhirnya menyebabkan mereka tumpas di tangan Aramaki. Nombor 4, Ryokugyu memangnya kuat. Yang keempat pula, aku berpendapat bahawa salah satu faktor kekalahan King dan Queen terhadap Admiral Ryokugyu juga adalah disebabkan oleh si Green Bull ini sememangnya seorang yang kuat. Hal ini dikatakan demikian adalah kerana sebelum ni dalam chapter yang ke-925 muka surat 10, Blackbeard telah memberitahu bahawa dalam bravery yang terkini, si Admiral Ryokugyu dan juga Fujitora Isho telah pun berhadapan dengan Sabo dan beberapa komander Revolutionary Army yang lain macam Lindbergh, Molly dan Karasu. Dan for those yang tak tahu, sebenarnya Arc Reverie dan Arc Wano adalah arc yang bergerak seiring dalam satu timeline yang sama. Sebabnya kita dapat tengok dalam chapter yang ke-957 muka surat 8, selepas menghantar King Neptune pulang dari Reverie, Garp bagi tahu yang Yonko Kaido dan Yonko Big Mom telah pun form an alliance. So maknanya boleh kita katakan yang tak lama setelah berhadapan dengan komander-komander Revolutionary Army, Admiral Ryokugyu terus ke Wano dan dia dilihat tak ada sedikit kesan luka pun pada dirinya dan masih mampu untuk menumbangkan dua Yonko commander, which is King dan Queen. Maka acceptable lah kalau kita katakan yang dia memangnya seorang yang kuat. Lagikan pula dia seorang yang menjawat jawatan Admiral. Maka pasti dan pasti kekuatan yang dimiliki oleh si Ryokugyu
baru ini is out of league from marine-marine yang lain. So selesailah sudah bab tentang persoalan kenapa King dan Queen dilihat sangat mudah untuk dikalahkan oleh Admiral Ryukugyu dalam chapter yang ke-1053. Sekarang aku nak berdiskusi pula tentang ke manakah hala tuju kedua-dua watak ini dalam chapter-chapter yang akan datang. Okey, adakah watak mereka bakal dimatikan oleh Oda Sensei ataupun masih ada sebab yang tertentu untuk King dan Queen terus hidup pada chapter yang seterusnya? Well, aku sendiri sebenarnya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa watak King dan Queen akan terus hidup untuk chapter yang akan datang. Sebab apa? Sebab aku nak sangat kita semua ditunjukkan dengan kebarangkalian yang ada untuk berlaku pada kedua-dua watak ini. Maksud aku macam ni, Queen seperti mana yang kita tahu dalam chapter yang ke-1017 muka surat 10 merupakan seorang saintis yang pernah bekerjasama dengan Dr. Vegapunk, Caesar dan Vince Mokjash dalam maths, dan kemahiran Queen dalam ilmu sains pun memang tak dapat dipertikaikan lagi. Meletaknya dalam chapter yang ke-1034 muka surat 6 hingga 7, Queen mampu untuk memplagiat kesemua kemampuan Germa 66 yang telah diaplikasikan oleh Josh kepada anak-anaknya, Ichiji dengan Sparkling Valkyrie-nya, Niji dengan Henry Blazer-nya, Sanji dengan Stealth Black-nya, dan Yonji dengan Winch Denton-nya. Dan kesemua gerakan ini telah pun digunakan oleh Queen seorang diri sahaja walaupun tidak menggunakan the red suit. Maknanya kalau Josh perlukan 5 manusia berbeza untuk dimodifikasikan bagi menghasilkan 5 superhuman dengan kemampuan tersendiri setiap orangnya, Queen tak payah, cukup dia seorang je untuk mendapatkan kesemua kuasa human modification tu. Memang layak dapat Nobel Prize lah si Queen ni kan. So aku nak sangat kita semua dapat tengok saintis-saintis yang genius gila ni, iaitu Queen, Josh dan Caesar beraksi as a scientist. Okay, pause kejap. Untuk korang yang terlepas pandang kisah dekat cover page Germa 66 tu, for your information, si Caesar ni dalam cover page paling latest baru-baru ni, dia nampak seakan-akan nak ikut adik-beradik Vince Moore tu kan. So aku nak sangat kalau Oda sajikan kita dengan aksi mereka bertiga ni bersama-sama menentang SSG yang dihasilkan oleh world government melalui ilmiah Dr. Vegapunk. SSG yang pertama kali disebutkan oleh Admiral Fujitora dalam chapter yang ke-957 muka surat yang pertama adalah singkatan bagi The Special Science Group. Adalah satu pasukan daripada projek sains yang dibina oleh Marine Science Unit bertujuan untuk menggantikan sistem Shichibukai daripada the three great powers dalam dunia One Piece. Kekuatan dan kemampuan bagi SSG dikatakan setanding atau bahkan lebih kuat daripada Shichibukai itu sendiri, dan sistem ini diharapkan oleh Admiral Fujitora agar dapat membantu menandingi masalah lanun-lanun yang semakin mengganas. So guys, kalau sebelum-sebelum ni pertarungan antara lanun dengan lanun kita dah tengok, antara marine dengan marine kita dah ada, antara samurai dengan samurai pun dah lepas, antara ninja dengan ninja pun dah ditunjukkan, antara haiwan dan haiwan, Minx dengan Jack dah pun berlaku dan dah pun bertarung. Jadi yang kita belum disajikan lagi adalah antara saintis dengan saintis je yang belum kita tonton lagi. Jadi guys, cuba korang bayangkan kalau pertarungan antara saintis dan saintis ni yang disajikan oleh Oda kepada kita semua adalah pertarungan antara mad scientist which is Queen, Josh dan Caesar menentang SSG yang diwujudkan oleh world government ni, confirm gempa habis lah nanti. Maka sebab itulah aku berpendapat bahawa si Queen ni tak mati lagi dalam chapter yang ke-1053 ni. Bagi watak King pula, watak ni pun aku berpendapat bahawa watak ini tidak patutnya dimatikan. Sebab pada pandangan aku, King ni merupakan satu watak yang unik. Sebabnya King dikatakan merupakan salah seorang daripada bangsa Lunarian yang Big Mom sendiri dalam chapter yang ke-951 muka surat 14 mengatakan bahawa bangsa Lunarians adalah bangsa yang sangat rare, dan King dikatakan adalah the only survivor of the Lunarian. Tambahan pula dalam chapter yang ke-1035 muka surat yang ke-10 dalam flashback King, kita dapat tengok yang King pada usia mudanya sebelum direkrut oleh Kaido, King merupakan subjek kepada uji kaji yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Pada saat dan ketika itu King masih lagi memperkenalkan dirinya dengan nama sebenarnya sebagai Arbor, yang kemudiannya mendapat gelaran sebagai King setelah dibebaskan oleh Kaido daripada terus menjadi tahanan sebagai bahan uji kaji the world government, sekaligus dilantik oleh Kaido sebagai his right hand man. So guys, kalau sebelum ni kita dapat tengok yang uji kaji yang dilakukan oleh world government ke atas Kaido dalam chapter yang sama, iaitu chapter 1035 muka surat 10 juga, hasilnya adalah buah devil yang telah dimakan oleh Momonosuke di Pang Hazard seperti mana yang diberitahu oleh Agent CP0 dalam chapter yang ke-1007 muka surat 15. Maka pada pendapat korang, adakah ujian yang dilakukan ke atas King juga sebenarnya adalah untuk menghasilkan artificial devil fruit, iaitu devil fruit Hitohitonomi model Lunarian? Macam mana menurut kalian? Please leave your comment down below. Okay? Jadi adakah King ini sudah tidak diperlukan lagi oleh the world government untuk dibunuh begitu sahaja? Kalau nak diikutkan, inilah masa terbaik untuk world government mengambil kesempatan
untuk meneruskan kajian ke atas watak King ini kan. Yalah, kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1035 muka surat 5, pada saat topeng King tertanggal daripada wajah dia, konco-konco Beast Pirate telah mengatakan bahawa pihak the world government sanggup untuk memberikan sejumlah wang sebanyak 100 juta berry hanya untuk apa-apa sahaja informasi berkaitan dengan bangsa King ni. Kalau diikutkan harga 100 juta berry tu dah kira harga untuk satu kepala supernova dah tu kan. Kalau untuk dapatkan maklumat sahaja pun sebanyak itu ganjaran yang ditawarkan, apatah lagi sekiranya King yang mereka berjaya dapatkan. Takkan world government nak sia-siakan peluang ini. Plus aku kalau boleh tak nak watak King ni mati, sebab King ni merupakan watak yang tahu pasal Joy Boy. Benda ni kita dapat tengok dalam perbualan antara King dan Kaido dalam chapter yang ke-1036 muka surat 2. Jadi memandangkan Joy Boy yang dinanti-nantikan oleh King selama ini dah tiba, which is Monkey D. Luffy. Mesti si King ni akan respect dengan Monkey D. Luffy bila dia tahu hakikat yang sebenar tentang Luffy itu adalah Joy Boy. Maksud aku bukan nak King ni untuk join Mugiwara Pirates. No, tapi aku nak hubungan antara King dan Luffy ni macam mana hubungan antara Katakuri dan Luffy. Yelah, sebab kalau kita perhatikan pun, King sememangnya mempunyai vibe yang seakan-akan Katakuri juga kan, daripada segi karisma, kepimpinan dan coolness yang dia ada. Dan watak King ni pun kalau nak dikira, masih ada satu lagi misi yang dia belum selesai, iaitu untuk menuntut bela atas kematian Lunarians yang lain yang mungkin telah pun terkorban disebabkan oleh kerakusan dan kejijikan tampuk pemerintahan world government yang cuba untuk menyembunyikan hakikat sebenar dalam dunia One Piece, yang mana berkemungkinan nasib para Lunarians juga sama seperti nasib Oharians, yakni penduduk pulau Ohara. So that's why aku sangat berharap agar watak King ni masih lagi belum mati untuk mencapai matlamat-matlamat yang belum lagi dia berjaya kecapi semasa berada di bawah naungan Kaido. So guys, that's all I have untuk perkongsian dalam video kita pada kali ini. Please drop your thought in the comment section down below. And gang, before I end, sedikit renungan. Kebanyakan ramai orang telah gagal bukan disebabkan diorang tak ada the ability, tapi disebabkan diorang tak ada keazaman yang kuat untuk melalui suasana dalam kesukaran. Dunia ini bukan semuanya indah dan keseronokan. It's not all sunshine and rainbows. Dunia ini adalah tempat yang sangat kejam and nasty places. Dan dunia ini tak peduli betapa kuatnya kita, dia akan cuba untuk sakitkan kita, lukakan kita, cederakan kita sampai kita melutut. Dan dunia ini akan biarkan kita terus melutut kalau kita tak buat sesuatu, kalau kita biarkan. Yes, kita akan melalui dan menghadapi beberapa kegagalan. Dan semasa kita berada dalam kegelapan, in the darkness, dan kita hanya berada di situ menunggu sehingga cahaya datang, yakinlah perbuatan itu adalah hanya untuk orang yang bodoh. Kerana kita tak boleh hanya menunggu bantuan sampai dan menyalahkan orang yang tak hulurkan bantuan. Sebab hanya satu-satunya jalan keluar is to step forward. Hadapi dengan jantan apa yang kita takutkan dan jadi cahaya untuk diri kita sendiri. Kita ubah diri kita menjadi cahaya dan terangi kegelapan yang kita berada sekarang ini. Memang akan jadi dalam kehidupan kita. Kita akan gagal sekali, kita akan gagal 2 kali, kita akan gagal beberapa kali, kita akan gagal berkali-kali atau setiap kali kita baru ingin mencuba, kegagalan telah pun tampil dan hampir di depan kita. Dan itulah sebenarnya proses, dan itu jugalah yang dinamakan progres. Kegagalan maupun kejayaan yang tercipta dari tindakan, itu sebenarnya adalah progres dalam hidup kita. Dan itu membuktikan you trying to do something that may succeed or fail, that maybe will work out or not. That is progress. Dan dalam saat itu kita kena ingat kekuatan yang terlahir dari dalam diri kita setelah itu, setelah cubaan itu, setelah usaha itu, regardless of the failure, regardless of the success, kita akan dapat satu kekuatan yang baharu. My brother, we will change this world. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi